A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta walijuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammi bil khair. Amma ba'du. InsyaAllah kita sambung tadabbur surah Hud AS. Kita masuk ayat yang ke 55. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat yang lepas. Ayat 50. 52. Ayat 52. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ya qaumi astaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yursilis samaa'a 'alaykum midrara wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Maksudnya, kata Nabi Hud AS, wahai kaumku, mintalah ampun kepada Tuhan kamu, pencipta kamu, kemudian dosa yang lepas, kemudian bertaubatlah kepadanya terhadap dosa yang akan datang. Maka nescaya dia akan mengutuskan hujan ke atas kamu, iaitu rezeki, midrara, dengan banyak, dan dia akan menambahkan kepada kamu kekuatan di samping kekuatan kamu yang telah ada, dan janganlah kamu berpaling dalam keadaan kamu melakukan dosa. Pengajarannya, hendaklah setiap pendakwah menawarkan kepada mad'unya bukan setakat habuan di akhirat, tetapi juga habuan di dunia. Bahkan sesiapa yang matlamat hidupnya akhirat, dunia akan datang kepadanya. Yang kedua, semua punca masalah hidup manusia adalah daripada dosa. Maka rawatan yang terbaik adalah bertaubat daripada segala dosa.
Yang ketiga, sesiapa yang melazimi istighfar kepada Allah, dia akan mendapat dua nikmat yang besar di dunia. Yang pertama, rezeki yang melimpah. Dan yang kedua, tubuh badan yang sihat. Dan keturunan yang baik. Yang keempat, asas kekuatan orang beriman ialah kekuatan iman. Bukan kekuatan fizikal. Sabda Nabi SAW yang maksudnya, orang beriman yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dari orang beriman yang lemah. Yang kelima, sesiapa yang berpaling daripada kebenaran, dia akan semakin jauh daripada hidayah Allah dan dosanya akan sentiasa bertambah. Ayat 53. Qalu ya Hud ma ji'tana bibayyinatin wa ma nahnu bitariki alihatina an qawlika wa ma nahnu laka bimu'minin. Maksudnya, mereka berkata, wahai Hud, engkau tidak mendatangkan kepada kami dengan bukti yang nyata, dan kami tidak akan meninggalkan Tuhan-Tuhan kami disebabkan kata-kata engkau, dan pasti kami tidak akan beriman kepada engkau. Pengajarannya, manusia yang buta hatinya tetap akan melihat kebenaran itu adalah batil. Dan bukti yang jelas adalah samar. Yang kedua, cinta manusia kepada nafsu dan amalan nenek moyang mereka menjadikan mereka buta hati dan tidak akan meninggalkan kesesatan. Okey, ayat seterusnya, in naqulu illa taraka
ba'du alihatina bisu'in. Qala inni ushhidu Allah wa ashhadu anni bari'un mimma tusyrikun. Maksudnya, tidaklah kami berkata kepada engkau melainkan sebahagian Tuhan-Tuhan kami telah menimpakan kepada engkau penyakit gila. Maka kata Nabi Hud, sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah dan kamu semua hendaklah bersaksi. Sesungguhnya aku berlepas diri daripada apa yang kamu syirikkan. Pengajarannya, kebenaran kebenaran yang bercanggah dengan amalan kebanyakan masyarakat dan arus perdana akan dianggap oleh golongan sesat sebagai amalan yang songsang dan gila. Walaupun ia adalah benar dan selari dengan fitrah manusia. Yang kedua, wajib ke atas setiap orang yang mengaku beriman kepada Allah berlepas diri dari segala kesyirikan dan apa yang berkaitan dengannya. Okey, kita sambut ada borak ayat seterusnya. Ayat 55 berkait rapat dengan ayat 54. Bahkan di awal ayat 55 pelengkap kepada di akhir ayat 54. Ayat 54 di hujung dia kata apa? Washhadu anni bari'un mimma tusyrikun. Kata Nabi Hud AS kepada kaumnya, bersaksilah oleh kamu bahawa aku berlepas diri mimma tusyrikun, daripada apa yang kamu syirikkan, min dunihi, sambungan, yang kamu syirikkan dari selain daripada Allah. Selainnya iaitu selain Allah. Kemudian setelah Nabi Hud AS berlepas diri daripada kesyirikan, sifat-sifat syirik, maka secara semula jadi menunjukkan bahawa akidah Nabi Hud adalah sangat jelas, sangat kuat. Dia hanya menyembah Allah yang Esa.
Jadi bila dia hanya mentauhidkan Allah dan hanya menyembah Allah, itu sebenarnya memberi kekuatan kepada Nabi dan juga kepada sesiapa sahaja yang beriman. Maka bila Nabi Hud dalam posisi yang kuat, apa yang berlaku seterusnya? Fakiduni. Maka kiduni apa dah? Fa'akidu kaidah. Kaid mana? Perancangan. Perancangan jahat. Jadi Nabi Nuh cabar kaum dia, maka rancanglah apa saja perancangan jahat kamu untuk membunuh aku. Panjangan. Dia terjemah apa tu? Maka rancanglah apa-apa perancangan. Dia al-kaid, perancangan jahat terhadapku. Dan bukan kamu seorang, bukan 5 orang, tapi jami'an. Kesemua. Kemudian setelah kamu rancang, setelah kamu rancang apa semua, kemudian la tunzirun. Jangan kamu tunggu ataupun tangguh. Tangguh apa ni? Jangan kamu tangguh perancangan kamu untuk membunuh aku walaupun satu saat. Apa maksud ni? Apa maksud daripada cabaran Nabi Hud kepada kaumnya? Apa dah? Yalah, apa maksud daripada cabaran tu? Nabi yakin. Nabi yakin. Sebenarnya itu mesej dakwah, iaitu menggertak musuh. Menggertak musuh. Kadang-kadang musuh ni dia tengok kita seorang, lepas tu tak ada senjata, tapi dalam kita seorang tak ada senjata, lepas tu kita pula bercakap pun jadi penakut, menjadikan musuh berani. Tapi bila walaupun seorang tapi kata-kata kita boleh menjadikan musuh pun terkejut. Beraninya. Itu salah satu cara berdakwah. Kenapa kita kena tunjuk berani? Kenapa kena tunjuk berani? Sebab satu, kita berada di pihak yang benar. Kalau kita berada di pihak yang benar, kenapa penakut? Betul? Kalau penakut, makna pasti kamu ada sesuatu yang tak betul. Satu. Yang kedua, bila kita berada di pihak yang benar, siapa bersama kita? Allah. Bila Allah bersama kita, kenapa penakut? Betul tak? Bila kita semakin yakin kita bersama Allah, kita semakin berani, dan berani kita luar biasa. Contoh apa dia? Contoh yang paling... Ada boleh tak bagi contoh? Daripada Quran ke, daripada hadis, bukan daripada mimpi. Banyak contoh daripada Quran, daripada hadis. Tak payah ambil mimpi lah. Apa dia? Keberanian luar biasa. Ghulam ad-da'wah, budak kan? Ghulam seorang budak, umur lebih kurang 14 tahun. Walaupun guru dia ditangkap oleh raja yang zalim dan digergaji dua, terbelah dua depan budak tu. Apa tujuan raja tu? Supaya budak ni takut dan ubah. Tapi sedikit pun tak menggoyangkan budak ni. Kenapa budak ni berani? Sebab dia yakin apa yang dia pegang adalah benar dan Tuhan bersamanya. Jadi sekarang budak seorang, tanpa kawan-kawan, tanpa tim, berdepan dengan apa? Satu kerajaan yang besar, yang zalim, ada bala tentera. Dan akhirnya kerajaan itu kalah. Bukan sebab kehebatan budak, tapi sebab Allah akan sentiasa bersama orang yang membawa kebenaran.
Jadi Nabi Nuh kata, okey, kalau aku dah dakwah kamu tak nak terima, kamu kata aku tak ada bukti. Sebenarnya kata ahli tafsir, inilah bukti yang jelas kebenaran dakwah Nabi Hud AS. Apa dia bukti yang jelas? Kekuatan, keberanian yang luar biasa. Dan kalau orang bawa kebatilan, dia penakut. Dia penakut. Betul kan? Sehingga kata Nabi Hud, jangan tangguh. Bila kamu dah siap rancang, katalah siap rancang pukul 5. Pukul 5 1 minit, terus laksanakan. Jangan tunggu besok. Keyakinan luar biasa orang beriman. Sama juga kisah Nabi Ibrahim AS. Cuba buka surah. Surah apa? Asy-Syu'ara. Mula-mula sekali. Tak. Al-Anbiya. Okey. Kisah ni panjang dan kita pun biasa dengar. Cuma kita cuba faham daripada ayat Al-Quran sendiri. Okey, auzubillahi minasyaitonir rajim. Surah Al-Anbiya ayat 58 dan seterusnya. Faja'alahum juzaza. Nabi Ibrahim berdakwah pada kaum dia yang semuanya kafir, termasuklah bapa dia. Dan masa ni Nabi Ibrahim seorang je yang beriman. Maka Nabi Ibrahim mengajak mereka supaya sembah Allah sahaja. Tapi mereka tak nak dengar. Maka Nabi Ibrahim merancang untuk menghancurkan semua berhala. Bila tu? Bila hari raya, ketika semua kaum sibuk sambut raya sebulan, Nabi Nuh masuk tempat berhala, maka faja'alahu, Nabi Ibrahim menjadikan semua patung-patung itu juzazan, semuanya pecah hancur. Illa kabiran, kecuali yang besar. Ada satu patung yang besar. Nabi Ibrahim biarkan. Kabiran, besar bagi siapa ni? Bagi mereka, bukan bagi Nabi Ibrahim. Sebab sebenarnya patung tu bukan besar pun. Dia besar hanya kepada golongan yang bodoh. La'allahum, kenapa Nabi Ibrahim biarkan yang besar tu? Supaya mereka ni penyembah-penyembah berhala tu hanya kepada Allah yarji'un, balik kepada Allah. Jadi salah satu cara dakwah Nabi Ibrahim ialah dengan apa dia ni? Buka minda. Sebab tu dia tak pecah semua. Tujuan dia nak buka minda penyembah berhala. Nabi Ibrahim biarkan yang besar. Kemudian qalu, bila mereka balik masuk tempat berhala tu, qalu, mereka berkata, man fa'ala haza. Cuba terjemah. Man? Siapa yang buat ni? Man siapa? Fa'ala buat. Haza? Ini. Mudah kan? Mudah je. Bi'alihatina, dengan Tuhan-Tuhan kami ni. Siapa buat ni? Innahu laminaz zalimin. Sesungguhnya orang yang buat pada Tuhan-Tuhan kami ni adalah pasti orang yang zalim. Zalim pada siapa? Pada Tuhan kami. Boleh tak Tuhan dizalimi? Kan bodoh kan? Yang ilahi, yang jihad tu boleh kembali kepada kabir. Boleh juga balik pada kabir. Tapi yang paling asasnya, target dakwah Nabi Ibrahim pada balik kepada Allah. Qalu, mereka menjawab. Bila masing-masing bertanya, habis semua berhala, pecah kecuali yang besar. Jadi masing-masing bertanya, siapa buat kerja ni? Masing-masing menjawab. Qalu, mereka berkata, sami'na. Sami'na biasa kita cakap kan? Cuma ada satu lagi. Wa ata'na. Kami dengar fatan. Fatan apa dah? Pemuda. Dahlah seorang muda pula. Luar biasa tak keberanian Ibrahim? Luar biasa kan? Salah satu sebab dia berani sebab apa? Sebab dia muda. Kalau dia tua, berani tak? Kalau katalah umur dia 80, nak pergi pecah berhala, berani tak? Tak sempat habis orang datang dah kan? Jadi sebab tu kalau nak buat kerja dakwah mesti daripada
Muda. Yang dah tua tu bukan terlambat. Okey, yazkuruhum. Kami dengar ada seorang pemuda yang yazkuruhum, yang selalu duk sebut, aku nak apa ni, selalu mencela tuhan-tuhan kita. Rasa orang ni dah. Yuqalu lahu, dikatakan namanya Ibrahim. Okey. Lagi. Ada. Okey. Turun. Okey. Qalu, mereka berkata, fa'tu bihi, bawa datang dia. Tangkap dia. Ala a'yunin nas, di hadapan khalayak ramai. Nabi Ibrahim tahu tak bila dia pecah tu risikonya dia akan ditangkap dan mungkin dibunuh. Nabi Ibrahim tahu tak? Tapi kenapa dia buat juga? Ataupun dia buat, dia cabut lari kan? Tak, dia tak lari. Bahkan target dia apa dia? Supaya semua penyembah berhala kumpul orang ramai. Dan Nabi Ibrahim nak ambil peluang, depan orang ramai, Nabi Ibrahim nak buka minda mereka semua sekali. Jadi bawa datang Ibrahim tu di hadapan orang ramai. La'allahum, supaya semua mereka menyaksikan siapa yang buat jahat pada Tuhan kami. Nabi Ibrahim memang target dah, supaya orang ramai. Qalu, mereka berkata, a'anta, anta, engkau, a'anta, adakah engkau? Dia cakap dengan Ibrahim, fa'alta. Kita belajar bahasa Arab ini, fa'al apa ni? Madhi ke mudhari'? Madhi apa tanda? Kenapa dia guna fa'al madhi? Sebab berhala telah dipecah. Adakah engkau yang telah memecahkan haza? Ataupun adakah engkau yang telah melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim? Qal, tengok jawab Ibrahim, bal, bukan. Bukan aku. Bal, bahkan fa'alahu, yang melakukannya adalah kabiruhum, berhala yang besar tu. Bukan aku. Dia cakap benar ke bohong? Boleh tak cakap bohong? Tak tahu orang Melayu ambil daripada kisah ni, dia kata ada bohong sunat kan? Lepas tu bila umat manusia nak minta syafaat daripada Ibrahim, Nabi Ibrahim AS kata, aku sendiri nafsi. Aku sendiri pun belum selamat sebab aku ada buat salah dengan Tuhan. Salah satunya aku bercakap bohong. Ni. Tapi sebenarnya Nabi Ibrahim berbohong untuk apa? Untuk dakwah, bukan untuk kepentingan diri dia, untuk maslahat dakwah. Jadi sebenarnya bukan berbohong. Bahkan dibenarkan berbohong dalam peperangan. Berdakwah itu adalah peperangan. Al-harbu khida'ah. Peperangan itu adalah tipu daya. Tapi orang yang makam tinggi, bila bukan buat salah, buat benda yang dia rasa macam bersalah, dia rasa itu adalah satu dosa. Bila iman dia terlalu tinggi. Buat makruh, dia rasa buat benda yang haram. Kan? Tapi kalau orang biasa, buat dosa besar macam buat dosa kecil je. Buat dosa kecil macam buat amalan sunat je. Betul kan? Okey. Bal fa'alahu kabiruhum haza. Lalu Ibrahim kata, fas'aluhum. Tanyalah mereka. Tanya mereka siapa ni? In kanu yantikun. Tanya siapa ni? Tak. Kalau yang kabir satu, ini home. Tanya siapa? Tuhan-Tuhan yang telah dipecahkan. Sebab Tuhan kan, mesti boleh bercakap walaupun telah dipecahkan. Orang pun boleh bercakap kalau patah kaki. Sekiranya mereka tanyalah Tuhan-Tuhan yang telah dipecahkan. Kalau mereka boleh bercakap, lagi. Okey. Ayat 64. Faraja'u,
Bila Nabi Ibrahim buka minda mereka, faraja'u. Mereka tersedak. Betul juga kan? Kenapa nak tanya Ibrahim? Tanya Tuhan lah. Tuhan dengan Ibrahim mana lebih hebat? Mana lebih hebat? Tanyalah Tuhan, kenapa tanya Ibrahim? Faraja'u ila anfusihim. Mereka tersedar. Betul juga. Dia kembali berfikir. Faqalu, maka mereka berkata sesama mereka, innakum antum az-zalimun. Kamu sebenar orang yang zalim. Sebab apa? Sembah Tuhan yang boleh dipecahkan. Lepas tu tak boleh jawab pula. Tanya siapa pecah? Diam je. Tapi sebab dia sembah berhala ni bukan 3 hari, bukan 3 tahun. 7 keturunan. Jadi benda tu dah melekat, sebati. Dia tersedar sekejap je. Lepas tu balik asal. Betul kan? Waktu Allah kata bila orang kafir ni dia sembah berhala 50 tahun. Tapi bila naik kapal, datang ombak besar, dia minta doa dengan siapa? Berhala yang dia sembah 50 tahun ataupun minta doa pada Tuhan yang dia tak pernah sembah. Tuhan kan? Masa tu waras. Kenapa? Sebab dia yang boleh bergerak pun tak boleh selamat. Patung tak boleh bergerak, lagi tak boleh selamat. Tapi bila Allah selamatkan dia, pergi ke darat, dia balik tak sembah berhala. Itulah perangai manusia. Summa nukisu. Kemudian, nukisu ala ru'usim. Fikiran mereka terbalik seperti asal. Laqad alimta. Dia kata pula pada Ibrahim. Laqad. Pasti sesungguhnya alimta. Engkau telah tahu. Maha ulai yang tikun. Ibrahim, kamu kan tahu berhala memang tak boleh cakap. Apa khas orang tanya berhala? Faham tak? Sidik sikit kan Pak? Qal? Cuba angkat. Qal? Masa tu Ibrahim masukkan mesej dakwah. Qal afata'buduna. Ibrahim berkata, apakah patut kamu sembah min dunillah, yang selain daripada Allah, ma la yanfa'ukum, apa yang tidak boleh memberi manfaat pada kamu, syai'an, sedikit pun. Apa bukti berhala tak boleh bagi manfaat? Apa bukti? Orang pecah dia, nak selamat diri dia pun tak boleh, macam mana nak manfaatkan orang lain? Betul kan? Maka Ibrahim kata, habis kenapa sembah? Wala yadurrukum, dan tidak juga boleh memudaratkan kamu. Kita kalau kita buat dosa pada Allah, Allah boleh tak mudaratkan kita? Boleh, sebab dia Tuhan. Tapi kalau kamulah, katalah 3 hari tak sembah berhala, berhala tu marah tak pada kamu? Cuba test, minggu tak sembah dia. Masa muka tak? Kemudian kata Ibrahim, offin. Offin, apa dia offin? Jijiknya kamu. Offin ni mana? Jijiknya kamu dan bagi apa yang kamu sembah selain daripada Allah. Sangat jijik. Sebab sembah benda yang tak ada faedah langsung. Lagi tu apa dah? Yang kamu sembah tu, kamu yang buat. Kamu buat berhala. Siapa lebih hebat? Kamu yang buat berhala ke berhala yang dibuat oleh kamu? Siapa lebih hebat? Jadi siapa sepatut sembah siapa? Offin, jijiknya kamu. Afala ta'qilu, kamu? Otak tak jalan ke? Ada satu wayar kamu putus ke? Qalu, tengok musuh kan? Dia tak sedar. Dia tetap dengan pegangan dia, bahkan dia akan pergi pada satu step lagi, iaitu guna kuasa. Qalu harrikuhu, bakar dia. Bakar siapa? Patut dia bakar Tuhan kan, sebab Tuhan tak ada faedah. Ibrahim kuat pada Tuhan. Ibrahim boleh pecah berhala kan. Patut simpan lah Ibrahim, bakarlah berhala tu, tak ada faedah. Tapi tak sedar-sedar. Bakar dia, wansuru alihatukum. Wansuru alihatakum. Dah? Bantulah Tuhan kamu. Tuhan pun perlu dibantu. Bengong. Patut Tuhan tolong kamu kan? Kamu bakar Ibrahim, Tuhan tolong kamu tak? Bakar Ibrahim dan tolonglah Tuhan kamu. Ya Allah, teruknya. Teruk pemikiran orang yang tak beriman. Tuhan yang dia sembah perlu ditolong. Tuhan apa tu bagi dia makan?
In kuntum fa'ilin, kalau betul kamu adalah penyembah kepada Tuhan tu. Qulna, bila Ibrahim ditangkap, diikat, kemudian dibakar api yang besar, kemudian dia buat macam apa ni? Dalam masyarakat dia panggil menjanik. Lastik. Sebab dia nak pergi dekat campak, dia pun takut ada api. Sebab api tu kuat sangat, dia kena tembak Ibrahim daripada jauh. Bila dia nak campak Ibrahim, dan bila Ibrahim dicampak dalam api, Allah kata apa? Qulna, kami berkata, ya nar, wahai api. Allah bercakap dengan apa ni? Dengan api lah. Ya nar, wahai api. Jadi api boleh faham tak? Boleh. Dan api dengar tak cakap Allah? Dengar. Jadi mana lebih baik? Api yang dengar cakap Allah dengan manusia yang tak dengar cakap Allah? Sebab tu api membakar manusia. Sebab api lebih baik pada manusia. Wahai api, kuni. Kuni apa dah? Jadilah engkau bardan. Kita tanya bahasa Arab sikit. Kuni ni apa dia? Kuni. Dia benda perkataan apa? Yang belajar bahasa Arab cepat jawab. Nanti yang tak belajar jawab, malu kan? Daripada? Kana. Kalau mudhari' dah, yakunu. Kalau amar, kun. Kalau perintah pada lelaki, kun. Kalau perintah pada perempuan, kuni. Mana perempuannya? Api ni muannas. Apa maksud? Ada tak api yang lelaki? Maksudnya ialah perkataan. Jenis perkataan tu adalah muannas, bukan api tu perempuan. Itu pula betul lah, sebab tu ramai masuk neraka perempuan. Bukan, tak ada kaitan tu. Perkataan api dalam bahasa Arab adalah perkataan muannas. Sebab tu Allah tak kata ya nar kun, tapi ya nar kuni. Okey, bila kana dia mesti ada isim dan khabar. Mana isim dia? Ya. Jadilah engkau. Engkau ni balik pada api. Mana khabar dia? Bardan. Sebab tu khabar kana mesti mansub. Okey. Wahai api, jadilah kamu sejuk. Tapi kalau sejuk saja pun boleh mati. Ada satu lagi perkataan. Wassalamah, dan sejuk yang selamat. Lepas tu ada neraka ni ada yang paling sejuk juga adalah azab. Dan api yang paling panas juga azab. Okey, mana kita nak? Paling sejuk ataupun paling panas? Dua-dua tak nak kan? Cuba masuk dalam freezer kan? Satu hari. Wassalaman ala Ibrahim. Okey. Poin yang saya nak ambil daripada kisah ni ialah keberanian dia seorang je. Seorang pemuda dan dia sorang-sorang. Tapi dia berani sebab apa? Satu, sebab dia di pihak yang benar. Orang benar mesti berani. Kalau penakut, ada something wrong. Yang kedua, bila orang benar, Allah akan sentiasa bersamanya. Bila dia bergantung pada yang kuat, dia akan jadi kuat. Tapi kalau dia bergantung pada yang lemah, dia pun akan jadi lemah. Okey, kita balik pada ayat kita. Jadi kekuatan Nabi Hud AS dan juga semualah para Nabi dan semua orang beriman. Apa kekuatannya? Sebab ayat seterusnya. Inni sesungguhnya tawakkaltu. Aku bertawakal, berserah. Allah, kepada Allah. Rabbi. Siapa Allah yang aku berserah ni? Dia adalah apa makna Rabbi?
Kenapa aku berserah pada Allah? Sebab jadi Allah ni jawapan. Kepada siapa Nabi Hud berserah? Jawapannya Allah. Rabbi pula soalan lain. Kenapa Nabi Hud berserah pada Allah? Jawapannya sebab Allah penciptanya. Dan Rabb bukan pencipta saja. Rabb pencipta, pemilik, pengurus, pemberi rezeki, penghidup, pemati, semua sekali. Jadi memang patutlah aku bertawakal hanya pada dia. Sebab dia Rabb. Dan dia bukan setakat Rabb aku, tapi wa rabbikum, penciptaku, wa rabbikum, dan pencipta kamu. Apa kehebatan Tuhan ni? Selain dia pencipta, sehingga aku hanya berserah padanya. Kehebatannya, ma min dabbatin, tidak ada min dabbah, dari, kita pernah jumpa dalam surah Hud juga, dabbah. Apa makna? Hawa yang melata. Adakah haiwan saja? Ada asalnya dabbah ni apa saja yang bergerak. Sama ada orang, jin, haiwan. Tapi biasa dabbah diguna dalam masyarakat ialah untuk haiwan. Tapi dalam konteks ayat ni, semua sekali makhluk yang bergerak. Dan tidak ada dari mana-mana makhluk kecuali dia itu Allah. Akhizun apa dia? Akhizun asalnya memegang. Boleh kita terjemah, tidak ada satu pun binatang ataupun makhluk yang melata melainkan dia menguasainya. Menguasai apa dia? Binasiyatiha, dengan nasiyah. Apa makna nasiyah? Ada tak dalam surah lain nasiyah? Surah Nasiyatin kazibatin khati'ah. Surah apa? Boleh sambung tapi tak tahu surah. Baca ayat sebelum dia. Cuba baca undur. Jumpalah permulaan surah. Surah apa? Al-Alaq. Kan? La nasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kazibatin khati'ah. Faliyad'u nadiyah. Jadi apa makna nasiyah? Nasiyah ni sya'ru muqaddam ar-ra'si. Rambut yang kat depan ni. Rambut yang kat depan. Makna pepatah Arab, bila orang tu di bawah kekuasaan seseorang, dia buat ayat apa dia? Tidak ada seseorang itu melainkan nasihatnya di tangan si fulan. Maknanya kalau kita nak kontrol seseorang, kita pegang kat sini, dah tak boleh buat apa. Benda yang sangat menyakitkan apa dia? Tarik rambut kat mana? Belakang ke, atas ke, sini? Sini kan? Yang menyakitkan. Jadi Allah kata, tidak ada satu pun makhluk yang melata melainkan Allah menguasai di sini. Maksudnya semua di bawah kekuasaan Allah. Okey. Kita nak bahas apa makna tawakal. Tawakal ni Nabi, semua para nabi, para rasul menjadi hebat, menjadi kuat sebab dia serah bulat-bulat kepada Allah. Jadi sekarang kita nak faham apa makna tawakal. Siapa boleh bagi definisi tawakal? Dah jadi bahasa Melayu pun. Awak nak pergi Kuala Lumpur ni, okey tak? Okey, saya serah pada Allah aja. Saya tawakal. Kadang-kadang disalahgunakan. Apa makna tepat tawakal? Apa dia? Pernah tak dalam hidup kita bertawakal pada Allah? Pernah tak? Pernah ke tak? Pernah. Okey, apa makna tawakal?
Apa maksud serah kepada Allah tu? Keyakinan dia sahaja yang berkuasa atas segala sesuatu. Ha? Itu je. Jadi walaupun baik ataupun buruk, ada memang itu yang telah ditetapkan. Mana kalau kita nak cari kerja kan, lepas tu orang tawarkan kerja, kemudian kita kata saya serah pada Allah. Tiba-tiba dia tawarkan kerja, tengok-tengok besok orang tarik balik tawaran tersebut. Macam mana perasaan kita? Sebelum tu kita kata kita serah pada Allah. Bila dapat kerja seronok, lepas tu dia tarik balik besok. Macam mana perasaan kita? Ha? Okey ke tak okey? Tadi kata serah pada Allah. Bila tak okey, makna kita serah pada apa? Serah pada usaha kita, serah pada kerja. Itu bukan tawakal. Orang tawakal pada Allah, apa saja berlaku, tenang je jiwa dia. Dapat ke, tak dapat ke, okey je. Cuba tengok, misal, takrif tawakal. Bukan, yang hai. Touch. Ni ke. Fama huwa tawakkal. Apa dia tawakal? Okey, huwa tawakal fil lughah, dari segi bahasa, iaitu al-i'timadu. I'timad apa dia? Bergantung. Alal ghair, kepada yang lain. Fi amri ma, dalam apa saja perkara. Jadi tawakal dari segi bahasa, bergantung pada orang lain dalam apa saja urusan. Itu dari segi bahasa. Wastilah, dari segi istilah ialah sidqu apa? Kebenaran. I'timad, kebergantungan. Al-qalb, hati. Kebenaran, kebergantungan hati. Ala Allah, kepada Allah Ta'ala. Fi, dalam apa ni? Kita betul-betul bergantung, kita yakin bergantung hati kita kepada Allah dalam fi istijlabil masalih, iaitu hanya Allah saja yang boleh membawa maslahat, kebaikan. Allah saja 100%. Kita nak cari duit, kalau Allah nak bagi, orang tak nak bagi, dapat tak? Dapat. Kalau kita cari duit, orang nak bagi, Allah tak nak bagi, tak dapat. Hanya Allah saja yang istijlab, membawa maslahat kebaikan. Wa daf'i al-mudar, dan Allah juga hanya boleh menolak kemudaratan. 100%. Min umuri dunia, sama ada dari urusan dunia ataupun akhirat. Okey. Boleh faham? Ini definisi tawakal oleh siapa ni? Ibn Rajab Al-Hambali. Dalam kitab dia Al-Ulum wal-Hikam. Boleh? Cuba ulang balik. Dari segi istilah. Ataupun lebih terjemah macam ni. Kebergantungan hati yang benar, bukan pura-pura, hanya kepada Allah dalam membawa apa saja kebaikan ataupun menolak mudarat. Sama ada urusan dunia ataupun urusan akhirat. Okey.
Wa qala Jarjani, seorang ulama rahimahullah. At-tawakkal, ini daripada yang kedua. Tawakal ialah as-siqah. Apa makna siqah? Percaya. Siqah percaya bima indallah. Percaya apa yang di sisi Allah. Wal ya'su, dan putus asa. Putus asa, kecewa amma fi aidin nas, terhadap apa yang di tangan manusia. Faham? Ini lagi mantap ni. Tawakal ialah kita percaya apa yang Allah miliki dan Allah janji, dan apa yang di tangan manusia kita tak harap langsung. Itu tawakal. Sekarang banyak tak kehidupan kita masih lagi mengharapkan daripada manusia. Tapi mulut cakap tawakal, sebenarnya belum tawakal. Bila buat sesuatu harap balasan manusia, itu bukan tawakal. Okey. Sebab itulah semua para nabi kerja apa? Ada tak kerja tetap? Tapi satu, tak ada kerja tetap. Yang kedua, kerja para nabi apa dah? Kerja melawan arus. Senang tak orang yang buat kerja macam para nabi ni untuk dapat rezeki? Logiknya senang tak? Susah. Tapi ada tak seorang nabi yang mati kebuluran? Tak ada. Kenapa? Sebab mereka yakin yang di sisi Allah jauh lebih baik, dan mereka langsung tak mengharap apa yang di tangan manusia. Jadi kita kalau masih ada harap, kalau orang tak bayar, teruk aku. Kalau aku berhenti kerja, habis. Tawakal kita tak bulat betul-betul. Okey. Sekarang dah bulat 100% kan ataupun 50-50? 100%. Tapi nak jawab 100% pelan-pelan sikitlah. Okey. Kemudian tawakal mesti ada 3 unsur. Kalau tak ada 3 ni, belum tawakal juga. Pertama, at-tawakkul la yunafi al-akhzu bil asbab. Tawakal tidak menafikan usaha. Makna wajib berusaha. Jangan duduk kat rumah tawakal. Kenapa tak kerja ni? Saya serah pada Allah. Lepas tak ada pun ni tawakal saya luar biasa. Tak betul. Kena berusaha. Sebab tu ada hadis sahih, seorang lelaki datang dengan unta. Kemudian dia tanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, aqilha wa atawakkal atau atliqha wa atawakkal?" Aku ikat unta dan aku berserah pada Allah, ataupun aku lepas. Lepas tu aku serah je pada Allah. Allah jagalah tu. Nabi jawab apa? Ikat dan tawakal. Ikat tu adalah usaha. Balik rumah, kunci pintu. Jangan tak kunci. Yang kedua, wajib berusaha walaupun kecil. Wajib berusaha walaupun kecil dan kadang-kadang tak masuk akal. Contoh, Allah suruh Maryam lapar. Dalam keadaan dia mengandung badan penat. Dia nak makan. Allah tak bagi terus buah kurma ataupun rutab. Allah suruh apa? Goncang. Goncang tu sesuai tak dengan tenaga seorang perempuan dan lemah sedang mengandung? Nak beranak besok lusa lah. Sesuai ke tak? Mana dengan kudrat perempuan memang tak akan gugur buah tu. Tapi Allah suruh usaha juga. Makna wajib berusaha walaupun kecil. Walaupun kecil. Dan Nabi Ayub AS, bila dia sakit sekian lama kan, bila Allah nak rawat dia, Allah buat apa? Allah kata apa? Urkud birijlika, gertak kaki kamu ke atas tanah, terpancar air.
siapa yang pernah tepuk kaki di atas tanah keluar air? Siapa pernah? Tak ada kan? Dia kalau nak air kena buat apa? Kena korek. Tapi kenapa Allah suruh juga Nabi Ayub gertak kaki tu? Wajib usaha walaupun kecil. Yang ketiga. Yang kedua apa tadi? Wujub al-akhzu bil asbab. Wajib ambil sebab ataupun usaha. Walau kana dhaifan, walaupun kecil. Yang ketiga, wajib bergantung kepada Allah, bukan pada usaha. Wajib bergantung kepada Allah, bukan pada usaha. Beza tak bergantung pada Allah dengan bergantung pada usaha? Beza? Sebagai contoh, kita nak musafir ke Alostar, kita dah servis kereta kan. Orang tanya, agak-agak selamat? Dah, saya dah servis. Salah. Bila dia cakap macam tu, dia serah pada apa? Usaha. Salah tu. Dan boleh jadi syirik. Sebab usaha tak boleh selamatkan kita. Jawapannya yang betul pada? Saya dah usaha, saya serah pada Allah. Berapa ramai yang usaha lengkap, terbakar juga kereta. Dan ada yang tak usaha tapi selamat sampai walaupun kereta kancil yang kecil. Boleh faham? Itu yang ketiga penting. Bila kita dah usaha, jangan yakin pada usaha tapi yakin tetap pada Allah. Ramai tak orang kerja sebulan tak dapat gaji? Ada tak orang tak kerja sebulan dapat bonus? Ada kan? Jangan pula tak bekerja. Sebab tu, kaedah dia, usaha hukumnya wajib. Bergantung pada usaha hukumnya syirik. Kenapa kamu sihat? Sebab saya makan jamu, syirik. Kenapa tak ambil usaha apa-apa? Saya tawakal pada Allah, berdosa. Sebab tak ada usaha. Okey, cuba surah apa ni? Ali Imran. Okey, boleh lah. Ini hadis tapi ada ayat Quran. Wa qad sabata, dan telah sabit dalam Sahih Bukhari ani bin Abbas, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala, sesungguhnya dia berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini ketika dalam peperangan Uhud. Bila peringkat pertama kalah, peringkat kedua menang. Lepas menang, ramai sahabat-sahabat cedera. Yang patah kaki, yang macam-macam cedera di badan. Tiba-tiba dapat berita, Abu Sufyan datang balik, patah balik nak serang. Maka Nabi suruh siapa? Yang dah berperang, kali pertama, yang dah cedera, yang patah kaki, mereka pergi untuk perangi balik. Nabi tak suruh orang baru. Dan bila diberitahu yang datang tu ramai, Nabi cakap apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini tawakal. Kalau ikut logik, Nabi akan kalah lah. Tapi Nabi kata apa? Cuba terjemah. Hasbunallah. Cukuplah untuk kami Allah. Kami menang bukan sebab tentera sihat, bukan sebab tentera ramai, tapi sebab Allah. Habis kenapa pergi juga cedera? Usaha. Wa ni'mal wakil, dan Allah lah sebaik-baik wakil, bukan bilangan tentera. Dan kata-kata ini juga diucap oleh Ibrahim AS. Hina, ketika mana ulqiya, dicampak dalam, kata yang sama. Ada riwayat mengatakan masa Ibrahim nak dicampak, datang malaikat.
Malaikat kata, halaka min hajatin, kamu ada hajat tak nak minta bantuan aku? Apa jawab Ibrahim AS? Amalaka la. Kalau kepada engkau, aku tak berhajat langsung. Sebaliknya, Ibrahim kata apa? Okey. Kata ni, ini ucapan yang sama yang Nabi sebut dalam peperangan Uhud. Ucapan yang sama juga Nabi Ibrahim sebut ketika nak dicampak. Cukuplah bagi kami Allah, dan Allah sebaik-baik wakil. Dan waqalaha Muhammad, dan Nabi juga sallallahu alaihi wasallam mengucapkan ucapan yang sama. Bila ni? Bila dikatakan, cuba terjemah, innan nas, sesungguhnya manusia, qad jama'u, telah, manusia ni orang musyriki, tentera musyriki Mekah, qad jama'u, telah berkumpul untuk memerangi kamu. Maka dikata pada Nabi dan sahabat, fakhshawhum, takutlah pada musuh tu sebab mereka ramai ni. Maka dengan kata-kata itu menjadikan apa? Fazadahum, iman Nabi dan sahabat semakin bertambah. Dan mereka berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil. Okey. Ini kekuatan para nabi, para pendakwah bila berdepan dengan musuh. Okey, kita balik pada ayat kita. Inna Rabbi, sesungguhnya Rabbi apa dah? Penciptaku ala siratin mustaqim, atas sirat, jalan yang lurus. Okey, apa maksud ni? Apa maksud inna rabbi ala siratin mustaqim? Tuhanku di atas jalan yang lurus. Benar. Di atas jalan yang lurus ni Tuhan ke manusia? Manusia. Habis kenapa Rabbi ni? Sepatut Nabi Hud kata apa? Inni, sesungguhnya aku ala siratin. Tapi dia kata inna Rabbi. Ahli tafsir mengatakan maksud Tuhanku di atas sirat yang lurus ialah Tuhanku maha adil. Siapa yang buat jahat, Allah akan hukum berdasarkan kejahatannya, tanpa ditambah ataupun dikurangkan. Dan siapa yang beriman, siapa yang berbuat kebaikan, Allah akan balas sebagaimana kebaikannya. Allah tidak pernah zalim. Itu maksud ala siratin mustaqim. Okey kah? Jadi rahsia kekuatan orang beriman ialah apa dia? Tawakal hanya kepada Allah. Dan orang beriman tak pernah bergantung pada selain pada Allah, kepada benda, kepada orang, kepada badan ke, kepada parti ke, kepada kerajaan, langsung tak ada. Dan orang Islam punca orang Islam lemah ialah sebab banyak kebergantungannya. Bergantung pada kerja, bergantung pada suami, bergantung pada kerajaan, bergantung pada beasiswa, bergantung pada pinjaman. Betul tak? Akhirnya bila tak ada tempat kebergantungan, kita menjadi buntu. Tak boleh buat apa-apa. Kadang-kadang kita belajarkan, perlukan apa? Bergantung pada beasiswa. Bila tak ada beasiswa, bising. Ustaz, apa ni kerajaan bagi pinjaman? Okeylah. Tak ada pinjaman, tak belajar. Tapi Nabi Musa masa belajar dengan Khidir, dia dapat tak pinjaman? Dapat tak beasiswa? Ha? Dia bawa apa masa belajar? Ikan pun banyak tak? Cukup untuk setahun ke untuk berapa hari? Bukan untuk setahun, bukan untuk sebulan. Untuk sehari pun, makan separuh ikan tu dah lari. Betul tak? Tapi kenapa dia boleh hidup? Boleh belajar pula. Cuma tak habis belajar sebab tak cukup beasiswa ke sebab tak cukup apa? Tak cukup sabar. Subhanallah. Luar biasa. Okey. Fa'in tawallau. Maka sekiranya tawallau, kamu
berpaling. Kata Nabi Hud kepada kaum dia, kalau kamu nak berpaling juga, setelah aku sampaikan, itu bukan urusan aku. Faqad ablaghtukum. Maka sesungguhnya ablaghtukum, aku telah sampaikan. Tak habis lagi tu. Kum, kepada kamu. Tengok bahasa Arab nampak macam sepatah je. Ablaghtukum. Tapi bila terjemuh, berapa patah? Aku telah sampaikan kepada kamu. 5. Bahasa Arab, ablaghtukum. Jadi belajarlah bahasa Arab sebab dia menjimatkan masa, menjimatkan dakwah, menjimatkan apa-apa je lah. Aku telah sampai pada kamu ma ursiltu. Apa yang telah aku diutuskan dengannya. Ilaikum, kepada kamu. Tengok kata Nabi ni. Tengok kata Nabi. Kalau kamu berpaling, kamu tak nak beriman, bukan masalah aku. Tanggungjawab aku dah lepas. Sebab apa? Sebab aku dah sampaikan. Maknanya kalau tak sampaikan, tetap berdosa. Kan kita boleh tak nak jawab pada keluarga kita ke sahabat kita, kalau kamu tak nak ikut yang benar, itu masalah kamu. Boleh tak kita jawab? Dah sampai ke belum? Sampai dulu. Sepatah pun tak sampai, okey, aku tak ada kaitan dengan kamu. Tengok-tengok dua-dua jumpa tempat yang sama. Okey, di sini ada pengajaran. Aku sampai pada kamu apa yang aku diutuskan, pengajarannya. Walaupun aku rasul, tapi aku tak mereka-reka. Aku hanya sampaikan apa yang diutuskan padaku, iaitu daripada Allah. Itu rasul. Jadi setiap rasul wajib sampaikan daripada Allah, bukan daripada kepala dia. Kalau ustaz nak sampai yang mana? Quran tak ada, hadis tak ada. Pendapat dia, pendapat saya, itu bukan pendakwah. Yang mimpi lagi mengarut, karut-marut. Jadi sehebat rasul pun tak mereka-reka, dan hanya sampaikan apa yang Allah perintah sahaja. Wa yastakhlifu, dan lepas ni kamu nak berpaling, maka wa yastakhlifu, dan dia iaitu Allah akan menggantikan dan akan menggantikan Rabbi, penciptaku, kaum selain kamu. Kalau kamu tak nak beriman, siapa yang rugi? Aku tak rugi sebab aku dah jalankan tanggungjawab. Yang rugi siapa? Kamu. Lepas ni kamu akan mati. Lepas kamu mati, Allah buat apa? Allah ganti kamu lah. Apa masalahnya? Jadi kamu ni tak layak hidup atas muka bumi. Lebih baik mati. Dan Allah akan ganti kaum yang mungkin lebih baik daripada kamu. Wala tadurrunahu, dan tidak kamu boleh memudaratkan. Nya ni balik pada apa? Syai'an, sedikit pun. Maksud apa ni? Sebab biasa yang buat dosa, yang kufur, yang syirik ni, dia rasa tak ada rugi. Tak. Dia rasa siapa yang rugi?
Ha? Orang yang mengajar, orang yang berdakwakan. Dan mungkin dia kata pada Tuhan, pada muka, aku tak nak beriman dengan engkau. Allah kata, lepas ni aku matikan kamu ke ganti kaum yang lain. Aku tak rugi sedikit pun. Kalau semua manusia di atas muka bumi daripada Adam sampai kiamat beriman, adakah menambahkan kemuliaan Allah? Tak. Kalau semua manusia kufur kepada Allah, adakah mengurangkan kemuliaan Allah? Tak. Inna Rabbi penciptaku ala kulli syai'in, atas setiap sesuatu, hafizun, maha menjaga ataupun melihara. Ayat ni ada unsur apa ni? Di Quran ada dua unsur saja. Satu, unsur gembira. Yang kedua, unsur menakutkan, nazir. Ayat macam ni, inna rabbi ala kulli syai'in hafiz. Ha? Dua-dua. Menggembirakan untuk siapa? Untuk Nabi dengan orang yang beriman. okey. Macam mana tu? Ayat ni menggembirakan orang beriman, macam mana tu? Sebab Allah sebagai hafiz. Yalah, macam mana? Bila baca ayat ni ada tak senyum? Tak ada kan? Tak ada kan? Kalau tak senyum, mana tak gembira lah tu? Tak, dia betul dua-dua boleh jadi. Boleh jadi menggembirakan, dia boleh jadi menakutkan. Menggembirakan bagi orang beriman apa dah? Dia akan lagi semangat nak buat apa saja kebaikan. Sebab semua kebaikan Allah nampak, Allah catat, Allah balas. Betul? Dia tak akan buang masa. Jumpa orang senyum. Kenapa senyum ni? Sebab perbuatan senyum aku, Allah tahu, Allah jaga, Allah balas. Bagi dorongan. Ha? Sedekah, ada RM1 je. Sedekah. Kenapa? Allah hafizun. Kulli syai'in masuk tak RM1? 10 sen masuk? Tapi jangan setiap hari 10 sen je kan? Ha? Okey. Satu sudut dia adalah amaran kepada siapa? Yang buat dosa. Apa saja kamu buat dosa, besar ke kecil ke, tak mungkin terlepas daripada balasan Allah. Sebab Allah Maha Hafizun. Okey. Boleh? Cuba tengok surah kisah-kisah tukang sihir Firaun. Surah apa? Syuara. Ayat berapa? 49. Okey. Kita tengok tukang sihir. Asalnya dia bergantung pada apa? Sebelum dia beriman. Dia bergantung pada, tawakalnya kepada apa? Kepada Firaun, kepada habuan dunia kan. Sebab tu dia tanya pada Firaun, kalau kami menang berlawan dengan Musa, ada hadiah tak? Firaun jawab apa? Bukan setakat hadiah, kamu yang akan jadi orang minal muqarrabin, orang kanan. Tapi bila iman masuk dalam hati Firaun, hati tukang sihir, menukarkan keadaannya. Kita tengok. Qala, bila tukang sihir beriman, Firaun berkata, amantum lahu, adakah patut kamu beriman kepadanya, kepada Musa, qabla an azana lakum, sebelum sebelum aku bagi izin pada kamu. Mana kalau nak tukar agama, kena minta izin pada aku. Sebab Firaun kan mengaku Tuhan. Nak tukar agama, kena minta izin dia. Jadi adakah patut kamu tukar agama tanpa minta izin? Borang pun tak isi. Innahu, tengok Firaun salahkan siapa? Innahu, Musa itu adalah lakabirukum, adalah yang tok guru besar kamu. Allazi 'allamakumus sihra, yang mengajar kamu sihir. Tengok Firaun. Dia tahu tak Musa tak pernah belajar sihir? Dari mana dia tahu? Musa kan besar di istana dia.
Bila Musa belajar sihir? Tapi bila dah buntu, tak tahu apa nak cakap, tak ada hujah, dia buat tuduhan fitnah. Tengoklah Musa ni. Kamu boleh jadi macam ni. Mula-mula nak minta bantuan aku. Lepas tu bila beriman dengan Musa, sah kamu disihir oleh Musa. Fala sawfa ta'lamun. Orang jahat ni biasa, bila kalah hujah, dia akan pergi ke guna kuasa. Kamu akan tahu kelak. Apa dia? La uqatti'anna. Aku akan potong aydiyakum, tangan-tangan kamu, wa arjulakum, dan kaki-kaki kamu, min khilaf, secara kaki kanan, tangan kiri. Lepas aku potong kaki dan tangan, wala usallibannakum ajma'in. Aku akan salib pula kamu di tiang. Tengok ancaman. Tadi tukang sihir minta hadiah dunia. Sekarang dia dapat apa? Ancaman dipotong kaki dan tangan dan disalib. Apa jawapan, reaksi tukang sihir? Qalu, mereka jawab, la dayra lana. Apa la dayra? Aku tak kisah pun. I don't care. Nak potong kaki, silakan. Nak potong tangan, silakan. Nak salib, la dayra. Aku tak kisah pun. Kenapa? Apa sebab? Inna ila rabbina munqalibun. Sebab sesungguhnya kami ini hanya kepada Tuhan kami akan balik. Bila kami balik bukan nak buat kaki, bukan nak buat tangan, nak buat apa? Iman, akidah. Okey, cuba angkat sikit. Apa yang diinginkan oleh tukang sihir Firaun? Baru je tadi tamak dunia. Sekarang apa yang dia tamak? Inna, sesungguhnya kami natma'u, kami tamak. Tamak tu sebenarnya bahasa Arab tapi dimelayukan. Inna natma'u, sesungguhnya kami tamak an yaghfira lana, supaya Rabbuna, Tuhan kami, mengampunkan khatayana, dosa-dosa kami. Tengok, iman menukar. Tadi tamak dunia, sekarang tamak keampunan. An kunna awwalal mu'minin, dan semoga kami menjadi orang yang awal beriman kepada Allah. Kenapa dia tamak kepada keampunan? Kenapa tak tamak kepada syurga? Tiket nak masuk syurga apa dah? Rahmat Allah. Tiket nak dapat rahmat Allah? Keampunan. Ghafurur Rahim. Nampak? Kuat tak tukang sihir Firaun? Melawan apa ni? Melawan ancaman ugutan Firaun. Dari mana kekuatan tu dia dapat? Dari mana dia dapat? Yalah, dari mana? Bila daripada ma'rifatullah, bila dia kenal Allah. Sebelum tu dia tamat dunia sebab dia tak kenal Allah. Dari mana dia kenal Allah? Daripada satu mukjizat Nabi Musa, iaitu tongkat bertukar jadi. Bila ada tanda depan mata, terus masuk kat sini, lupa dunia. Kenapa aku nak tamat dunia sedangkan Tuhan ni pencipta dunia, pemilik dunia? Jadi kalau kita masih cinta dunia, sebabnya kita belum betul-betul kenal Tuhan. Okey. Cukup ah? Okey. Ada soalan ke? Pelajar yang fizikal. Kalau tak ada, besok ada kelas macam biasa. Pagi besok kelas Hadir 40 oleh Ustaz Usama. Oh, kelas tak ada besok. Cuti. Kelas pagi besok tak ada. Dan kita sambung macam biasa kelas tadabbur surah Hud malam besok, insya-Allah.
Kita tutup dengan membaca tasbih. Okey. Ini buku. Buku lama tapi dicetak dalam bentuk yang baru. Satu buku pasal Ramadan Al-Mubarak. Kita nak sambut Ramadan kan. Ramai yang masuk Ramadan, bila keluar sama seperti sebelum Ramadan. Walhasil balik asal. Jadi lebih kepada apa? Macam lakonan. Berlakon pergi masjid, berlakon lapar dahaga, berlakon tutup aurat. Tapi lepas Ramadan, disapu oleh open house sebulan. Kenapa tak dapat tujuan sebenar berpuasa, iaitu takwa? Tak ada, tak nampak kan? Kita tengok tak, lepas raya tu ramai daripada yang tak tutup aurat menutup aurat, tak ramai. Sedangkan itulah tanda-tanda takwa. Ramai tak lepas Ramadan, daripada sebelum Ramadan masjid tak ramai. Lepas Ramadan bukan bulan Ramadan. Lepas Ramadan bertambah 2-3 saf. Ada di masjid mana ni? AJK tahulah, AJK tahu. Kalau tak tahu, AJK pun tak pergi juga. Jadi puncanya sebab dia tak jelas apa tujuan dia berpuasa. Banyak yang faham puasa hanya azan subuh, berhenti makan. Lepas tu, lemak je kan. Segar bila? Azan maghrib, melompat. Lagi dia segar ialah hari raya. Jadi akhirnya tak dapat takwa. Jadi buku ni menjelaskan tentang kelebihan-kelebihan berpuasa, apa patut kita buat di bulan Ramadan untuk mendapat takwa. Yang kedua, cerita tentang solat jemaah. Ramai yang tak solat jemaah sebelum Ramadan. Tapi bulan Ramadan dia pergi. Kadang-kadang 5 waktu. Subuh pun pergi. Tapi 1 Syawal, subuh tak ada dah. Oh Ustaz, saya balik kampung. Masjid kat kampung pun tak ada juga kamu. Jadi solat Jumaat kena latih daripada sekarang. Supaya apa? Jangan kita hanya berlakon di bulan Ramadan. Kita bukan hamba Ramadan, tapi hamba Allah. Allah ada di mana-mana dan bila-bila masa. Jadi kelebihan solat berjemaah disebut dalam buku ni. Yang ketiga, bagaimana kita nak buat dengan Al-Quran. Hubungan kita dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Jangan semata-mata baca dah khatam. Jangan bekerja untuk khatam. Sebab akhirnya kita akan seronok bila khatam. Tapi masa baca tak seronok. Sedangkan Nabi ulang satu ayat, menangis ulang satu ayat sahaja. Ramai sahabat seronok dengan 2-3 ayat. Kita seronok bukan sebab faham ayat, tapi sebab khatam. Kita tertipu. Sebab tu kata ulama', kita baca satu ayat dan kita faham dan kita amal, jauh lebih baik daripada kita khatam 30 juzuk. Kita boleh buat dua. Satu masa untuk kita baca dan khatam. Satu masa untuk kita baca dan tadabbur. Baca dan khatam mungkin sempat habis bulan Ramadan. Tapi baca dan tadabbur tak mungkin habis. Sambung lepas Ramadan. Sambung terus. Kemudian yang ketiga, yang keempat ialah bagaimana nak dapat bonus yang sangat lumayan daripada Allah. Iaitu malam Al-Qadar. Sebab kita tengok masyarakat kita, kemuncak Ramadan seolah di awal Ramadan. Betul kan? Penuh, meriah. Pasang kemah kat luar. Tapi masa Allah nak bagi hadiah beribadat satu malam, lebih daripada beribadat 83 tahun, dia tak ada. Macam dia pecuk, lomba lari, pecuk-pecuk, 5 minit lagi nak tamat, dia kata, okeylah saya mengalah. Hujung tu dapat hadiah. Betul tak? Jadi jangan sia-siakan. Sebab itulah kita mengaku ikut Nabi. Tapi Nabi, setiap 10 akhir Ramadan, Nabi tak pernah tinggal memburu Lailatul Qadar. Nabi tak pernah tinggal. 10 akhir Ramadan, Nabi ada di masjid je. Makna kemuncak bagi Nabi dan para sahabat ialah di akhir Ramadan, bukan di awal. Jadi belilah buku ni. Beli untuk diri kita, untuk keluarga, bacalah. Setiap hari kan, supaya semoga puasa kita tahun ini lebih baik daripada puasa tahun lepas. Dan beli juga untuk bagi kawan-kawan, sahabat kan. Kita biasa bulan Ramadan, biasalah orang Melayu, dia buat makan. Kenapa ni?
sempena sambut Ramadan. Sama-sama tak faham. Makan je kan. Bulan Ramadan lagi banyak makan. Sahur, buka puasa, more. Colek lagi, colek kan. Jadi satu lagi orang Melayu suka bagi kurma. Okeylah bagi kurma, tapi bagi buku hadiah dia sekali. Dapat pahala. Kalau dia baca, dia faham, dia berubah, berapa besar pahala kita tu. Maka saya wasiatkan belilah buku ni banyak-banyak. Harga dia hanya RM4.5. Ini buku yang kedua, solat berjemaah. Wajib atau sunat? Ramai orang tak tahu kan? Dia ingat hukum solat jemaah ni sunat aja. Jadi jawapannya, nak tahu jawapan, beli buku ni dan baca. Ada dalilnya. Sangat rugi orang yang tak solat berjemaah. Kalau Nabi ada, Nabi buat apa ni? Yang tak solat jemaah ni? Bakar. Agak-agak, kalau di Bukit Jelutong, berapa rumah yang selamat daripada dibakar? Okey? Kita tutup dengan baca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنل